Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini untuk subjek Matematik tingkatan 1 KSSM, kita akan sambung kepada bab yang terbaru. Okey. Bab 12, pengendalian data. Okey, baik. Ini adalah video part 1 berkaitan dengan penerangan untuk bab yang ke-12 ni. Jadi kita akan pergi sedikit demi sedikit berkaitan dengan pengendalian data ni. Okey, apakah yang akan anda pelajari dalam bab ini? Okey. Secara umumnya kita akan belajar proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, apa dia tu? Nanti kita akan sentuh lebih lanjut berkaitan dengan setiap perkara tu. Baik. Kenapa belajar bab ini? Okey, sebagai kata pendedahan kepada para pelajar, pengendalian data ni sebagai asas pengetahuan dalam bidang statistik. Pengendalian data yang melibatkan kemahiran untuk mengumpul, mengorganisasi, mewakil, menganalisis serta mentafsir data dan seterusnya mengkomunikasikan hasil data adalah penting supaya kita dapat memahami kegunaan data ini di surat khabar, televisyen serta pendidikan tinggi dan kerjaya yang diceburi kelak. Okey, bincang dengan guru anda situasi harian lain yang melibatkan pengendalian data. Jadi nak bincang dengan guru, okey, sila komen di bahagian komen video YouTube ni, komen. Okey, berkaitan dengan situasi harian lain yang melibatkan pengendalian data. Okey, baik. Ini pengetahuan am juga. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum yang hidup bersatu padu dan harmoni. Menurut anggaran penduduk semasa 2014, jumlah penduduk di Malaysia ialah 30.6 juta orang dengan bilangan lelaki ialah 15.8 juta orang dan bilangan perempuan ialah 14.8 juta orang. Itu pada tahun 2014 yang terkini. Okey, para pelajar boleh buat kajian selanjutnya. Okey, kita terus masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, muka surat 200, buku teks matematik tingkatan 1 KSSM, muka surat 266. Okey, bermula muka surat 266. Baik. Proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Bagaimanakah anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? Untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Apakah itu soalan statistik? Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan dalam data tersebut. Misalnya, contoh kat sini. Soalan statistik. Berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Jadi keterangan dia kat sini, terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Misalnya ada murid yang tinggi 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Contoh soalan statistik kedua. Apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Keterangan dia, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Misalnya nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya.
Okay, itu salah satu contoh soalan statistik. Okey, adakah soalan yang berikut ialah soalan statistik? Terangkan. Berapakah tinggi Rosmi? Adakah murid dalam kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak daripada makan mi goreng? Okey, fikir-fikirkan. Okey, baik. Selepas menjana soalan statistik, langkah yang berikutnya ialah menentukan kaedah pengumpulan data. Data boleh dikumpul dengan pelbagai kaedah. Okey, cuba tengok kat situ. Antara kaedah pengumpulan data. Temu bual. Okey. Misalnya cara murid datang ke sekolah. Tinjauan, okey, soal selidik. Misalnya program televisyen yang digemari oleh setiap pelajar. Kaedah ketiga, pemerhatian. Misalnya bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Yang keempat, kaedah eksperimen. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Okay, ini beberapa kaedah untuk pengumpulan data beserta contoh. Okay, jelas Baik. Seterusnya, bagaimanakah anda mengklasifikasikan data dan membina jadual kekerapan? Okey, selepas data dikumpulkan, langkah yang seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data boleh diklasifikasikan kepada data kategori dan data numerik. Okey, apa maksud dia data kategori, data numerik ni? Okey, baik. Data kategori, dia mengukur ciri-ciri. Tidak boleh diukur secara berangka, tetapi boleh dihuraikan. Misalnya jantina, warna kereta, perisa gula-gula, kumpulan darah dan lain-lain. Itu data kategori. Manakala data numerik, mengukur kuantiti. Okay, bilangan. Okay, diukur menggunakan angka. Misalnya bilangan buku yang dibaca seminggu, tinggi pemain badminton, masa bersenam dan sebagainya. Okay, itu beza dua jenis data ni. Data numerik juga dia akan pecah kepada dua lagi kat sini. Para pelajar boleh tengok tip bestari ni. Data numerik ni dia pecah kepada data diskrit dan data selanjar. Okay, data diskrit yang diukur dalam unit keseluruhan. Misalnya bilangan ahli dalam satu keluarga ialah 6 orang. Data selanjar yang diukur mengikut skala yang berterusan. Misalnya jisim badan murid 53 kg, 56.2 kg. Ini contoh. Okay, data diskrit, data selanjar. Okay, kita pergi kepada contoh 1. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. A. Suhu badan setiap murid. Okay, bila melibatkan kuantiti, bilangan data numerik lah. B. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Bilangan data numerik. C. Punca kemalangan jalan raya. Itu data kategori. Melibatkan ciri-ciri dan sebagainya. Okay, boleh beza dua jenis data ni. Okay, selepas mengklasifikasikan data, langkah yang seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. Contoh, kita tengok contoh 2 ni, jadual kekerapan dia. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey. Data ni data tak terkumpul yang berselerak yang kita catat. Okey, kita catat data ni. Jadi untuk organisasikan data ni kita buat jadual kekerapan. Okey. Jadual kekerapan ni kita susun balik. Okey, bilangan anak kalau kat sini kita tengok nombor dia tu 0 hingga 4 bilangan anak tu. Gundalan ni orang kata perwakilan. Maksudnya kita kira tu contoh bilangan anak. Yang 0 ada berapa dekat sini. Jadi kalau ada 4 gundalan tu 4 kita garis 4 macam ni. Kalau bilangan 1 5 kan ada 5 yang bilangan anak 1. Jadi ini cara kita tulis gundalan tu.
Gundalan dia macam ni, cikgu tunjukkan sikit. Okey. 1, ni cara nak tulis gundalan. 2, 3, 4. Kalau 5, dia buat macam ni. Sebab tu jadi macam ni. Kalau yang 5. Kalau yang sambung pula 6, okey. 6, 7, 8, 9, tarik. Macam tu 10. Itu cara nak tulis gundalan. Okey. Baik. Maksudnya gundalan ni mewakili kekerapan tu. Okey, kalau 4 garis, 4 lah. Kalau yang ni 5, yang ni 6, yang ni 3, ni 2. Jumlah kekerapan semua 20 lah. 20 buah keluarga tadi. Okey. Itu cara dia macam mana kita nak organisasikan data tak terkumpul tu menjadi bentuk jadual kekerapan. Jadi untuk para pelajar lebih mahir lagi berkaitan dengan topik ini, para pelajar boleh buat latih diri 12.1a ni. Okey, jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks. Okey, baik. Kita sambung lagi. Bagaimanakah anda membina perwakilan data? Okey, ini cara dia. Okey. Bila kita dah dapat data terkumpul ni, kita nak organisasikan dia, nak simpan data tu dengan cara macam mana? Okey, baik. Data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam bentuk grafik. Okey, selain daripada jadual kekerapan tadi, kita buat simpan dia tu, tunjukkan dia dalam bentuk grafik supaya mudah dibaca dan difahami. Kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Data boleh diwakili dengan carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun. Okey, ada beberapa cara itulah perwakilan data. Okey, kita akan pergi satu persatu. Kita pergi yang pertama. Carta palang. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Okey. Baik, tengok contoh. Contoh 3. Jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, jadi daripada jadual kekerapan, okey, aktiviti masa lapang pelajar tu membaca, menonton televisyen, melayari internet, bersenam, mendengar lagu. Okey. Jadi kekerapan ni bilangan pelajar lah. Berapa orang yang kata yang suka aktiviti masa lapang ni. Okey. Daripada nilai kekerapan ni, okey, sekarang kita nak buat carta pai. Ada beberapa langkah kat sini. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, langkah-langkah untuk membina carta palang. Lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Okey, cuba tengok ni. Okey, yang garis paksi mencancang, paksi mengufuk. Pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai dan labelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain itu dengan jenis aktiviti. Tengok kat sini. Okey. Dua jawapan kita boleh buat kat sini. Sama ada yang paksi mencancang tu untuk bilangan murid dan kata paksi mengufuk ni dia aktiviti masa lapang, aktiviti dia. Ataupun paksi mencancang tu aktiviti, paksi mengufuk ni bilangan murid. Dua-dua betul, tak salah. Yang penting dua-dua maklumat tu ada. Lukis palang, ni palang dia. Supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Okey, baik. Bilangan murid tu kekerapan data. Bilangan murid tu kekerapan data lah. Tulis tajuk carta palang itu, jangan lupa. Okey, aktiviti masa lapang. Itu tajuk. Okey, mudah saja cara nak bina carta palang ini. Okey. Jadi carta palang ini sesuai digunakan untuk membandingkan bilangan murid bagi aktiviti masa lapang yang berbeza. Tadilah kita cerita tadi. Okey, baik. Seterusnya muka surat 270. Contoh 4 carta palang. Jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili dua set data tersebut. Okey, ni murid nama dia Ivan, Haris, Nora, Raju. Okey, ni markah kuis sains dan kuis matematik masing-masing.
Jadi kita buat carta palang, okey. Dia punya paksi mengufuk tu nama pelajar. Lepas tu paksi mencancang tu markah. Okey, maksudnya ada 2 carta palang lah untuk setiap pelajar ni. Okey, untuk kuis sains dan matematik, dan kita labelkan dia punya dengan petunjuk warna tu. Kuis sains warna oranye, kuis matematik warna pink contohnya. Macam itulah kita bezakan 2 data tu. Okey. Itu saja. Okey, boleh cuba-cuba lukis dalam buku latihan untuk lebih mahir berkaitan dengan bagaimana membina carta palang ni. Okey, baik. Kita masuk kepada perwakilan data yang kedua. Kita guna carta pie. Okey, carta pie. Carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Kita tengok contoh 5. Jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pie untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, cantik. Warna kereta, okey, warna merah, kuning, putih, biru. Bilangan kereta masing-masing. Okey, ini jadual kekerapan. Okey, langkah-langkah untuk membina carta pie. Okey. Cari sudut sektor bagi setiap kategori. Jadi kekerapan tadi tu kita kena tukar kepada sudut sektor. Okey, ini cara dia. Okey. Lukis sebuah bulatan dan bahagikan bulatan kepada sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Okey. Labelkan setiap sektor. Tulis tajuk carta pie itu. Okey, tengok langkah-langkah yang dibuat ni. Okey. Okey, tengok warna kereta ni. Setiap warna kereta, bilangan kereta tadi kita ambil daripada jadual. Jumlah bilangan kereta 36. Pecahan bulatan. Jadi pecahan bulatan, kita tengok kekerapan setiap warna kereta bahagi dengan jumlah tu. Okey, 9 bagi 36. Yang ni 12 bagi 36. Ni 10 bagi 36. 5 bagi 36. Okey, jumlah semua satulah pecahan tu. Dia akan jadi satu bulatan. Sudut sektor, kita ambil balik pecahan tadi. 9 per 36, darat 360, dapat sudut. Okey, setiap sudut untuk setiap warna kereta ni. Okey, yang ni 90 darjah, yang ni 120 darjah, yang ni 100 darjah, yang ni 50 darjah. Jumlah sudut 360 lah. Okey. Jadi kita akan dapat dia punya sudut setiap sektor dan kita lukiskan bulatan dan sektor untuk setiap warna kereta tadi. Okey. Itu saja cara dia. Boleh cuba buat latihan untuk lukis carta pie ni. Okey. Baik. Seterusnya perwakilan data yang ketiga, kita gunakan graf garis. Okey. Graf garis ialah perwakilan data yang digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Datanya diwakili oleh titik-titik yang disambungkan dengan garis lurus. Tengok contoh 6. Jadual berikut menunjukkan suhu pesakit dalam suatu tempoh tertentu. Bina satu graf garis untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, contoh dia bagi waktu. Okey. AM pagilah pukul 1 hingga pukul 10 pagi. Suhu mengikut waktu ni dia ada senaraikan kat sini. Baik. Daripada data yang kita ada, tengok langkah-langkah untuk membina graf garis. Lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Pilih skala yang seragam dan sesuai untuk kedua-dua paksi. Paksi mencancang mewakili data. Paksi mengufuk mewakili tempoh masa. Plotkan titik-titik dan sambungkan dengan garis lurus. Tulis tajuk graf garis itu. Okey, baik. Ini contoh. Tajuk dia suhu seorang pesakit. Paksi mengufuk waktu. Paksi mencancang suhu. Dia tak boleh tukar. Dia kena macam ni. Waktu kat bawah paksi mengufuk, suhu paksi mencancang.
Graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan suhu pesakit itu dalam tempoh masa 10 jam tadi. Okey. Itu saja cara dia. Jadi boleh buat latihan untuk bagi mahir berkaitan dengan graf garis. Seterusnya perwakilan data yang keempat, kita gunakan plot titik. Plot titik menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu atau bertabur secara seragam di atas garis nombor. Plot titik boleh membantu kita melihat corak data, membuat inference dan keputusan. Plot titik juga dapat mengesan pemerhatian yang ganjil iaitu nilai ekstrim dalam data. Jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian yang ganjil itu. Okey, kita tengok plot titik contoh 7 ni. Masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey, ni data yang berterabur lah, data tak kita kumpul tapi tak tersusun. Jadi, langkah sekarang ni kita nak buat plot titik. Langkah-langkah dia, lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data yang diberi. Jadi kita tulis nombor tu, daripada nombor yang paling kecil sehingga nombor yang paling besar. Kat sini 17 paling kecil, kita susun sampailah 25 yang paling besar tu. Itu yang pertama. Plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada garis nombor. Jadi kita tengok satu-satu. 17 ada berapa kali, maksud kalau satu kali satu titik. Kalau 2 kali 2 titik dan seterusnya macam itulah. Dan inilah dia punya keputusan dia. Tulis tajuk plot titik, jangan lupa. Setiap perwakilan data ada tajuk. Selesai yang tu. Jadi kesimpulannya, plot titik ini sesuai digunakan untuk memaparkan masa rawatan pergigian yang taburannya adalah dari 17 minit hingga 25 minit. Okey, baik. Perwakilan data yang kelima, menggunakan plot batang dan daun. Plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Daun biasanya ialah digit akhir nombor itu. Batang ialah digit atau digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Okey, kita kena faham dulu konsep plot batang dan daun ni. Plot batang dan daun mengekalkan nilai data asal. Jadi kita dapat melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai itu bagi tujuan analisis data. Kita tengok contoh nak bagi lebih jelas. Contoh 8, data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data itu. Okey, ni dia punya markah pelajar, 20 orang murid tu di sebuah kelas. Jadi langkah-langkah untuk membina plot batang dan daun. Tulis setiap data satu demi satu dengan digit puluh sebagai batang. Okey, digit puluh. Digit akhir nombor itu ditulis pada daun. Okey. Susun semula daun mengikut tertib menaik. Tulis kekunci dan tajuk. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun. Okey, kita tengok contoh kat sini. Ni cara dia kita tulis. Okey, ada ruangan batang, ruangan daun. Batang ni untuk digit puluh. Daun untuk digit sar. Katakan markah tu 32 markah. Jadi 3 berada dekat ruangan batang, 2 tu berada dekat ruangan sar ni. Okey, daun ni. Okey, sama juga macam yang lain. Okey, kalau ada tak 40 lebih kat sini tak ada markah. Jadi sebab tu dia daun ni kosong kat situ tak ada. Okey, daun tak ada. Okey, yang 50 lebih ada, markah 50 lebih. Okey, yang ni yang tak tersusun. Okey, tak tersusun. Okey. Jadi kita kena susun nilai ni. Maksudnya yang batang tadi pun kita susun 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang daun ni pun kita kena akhir sekali kita kena susun balik. Ikut tertib menaik. Contoh macam ni. Kalau 32 ada satu je. Okay, macam 50.
52, 56, 58, 59 ni kita ikut susunan dia daripada nilai terkecil hingga nilai terbesar. Okay? Macam inilah cara dia. Kita susun. Boleh buat latihan untuk lebih mahir berkaitan bagaimana membina plot batang dan daun ni. Okay? Jadi plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan markah setiap murid di dalam kelas itu. Okay? Baik, untuk lebih mahir berkaitan dengan perwakilan-perwakilan data yang kita sebutkan tadi, ada 5 perwakilan data. Para pelajar boleh buat latih diri 12.1b ni. Okay, muka surat 274 dan sedikit soalan tu dekat 275. Okay, sampai situ saja dulu untuk part 1, untuk bab yang ke-12 ni, pengendalian data ni. InsyaAllah kita akan sambung kepada part 2 selepas ini. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.